Istimewa dalam siaran MHI Jumaat 12 Januari 2024. Saksikan perkongsian menarik hero kota tinggi. Tanpa mengira nyawanya, dia sanggup terjun membantu mangsa. Soal wang, konsep tabungan, apa yang perlu diambil kira pada tahun 2024. Jom bersarapan dengan variasi kuih koci. Assalamualaikum dan kita kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini, Jumaat yang tenang, yang berkah. Bertemankan saya Fitri Yahya. Dan saya Hazrina Kasim. Pagi ini kita berikan suasana yang berbeza sedikit untuk penonton Malaysia hari ini kerana kami mulakan siaran di pekarangan Sri Pentas untuk berkongsi salah satu juadah yang saya kira ini antara menu tradisional yang sentiasa menjadi dambaan mereka penggemar kuih Melayu. Itu dia, rapat dengan budaya Melayu sebab adanya elemen yang dekat dengan kita seperti santan. Kemudian dengan adanya teknologi moden, ramai yang cuba berkarya melalui rasa yang lain. Biasanya kalau koci ni kita bayangkan, okey rasanya begini. Tapi dengan inovasi ada labu, ada pandan. Kalau dulu ada mungkin teksturnya begini, tapi sekarang ni mungkin lebih ada yang sukakan yang leleh dan sebagainya. Melambangkan bahawa kuih ni boleh kita kembangkan, boleh diffusionkan untuk memenuhi selera anda yang berbeza. Ini kita nak bercerita pagi ini, nak berkongsi resepi istimewa kuih koci leleh. Kalau tengok dari segi visualnya pun dah cukup, orang kata memberikan rasa ketujaan nak menikmati kuih pagi ini. Itulah dia, sebagai hari Jumaat yang manis, kita pun nak ada mukadimah yang manis juga pada pagi ini. Baiklah, kita nak bersama dengan individu yang berniaga kuih koci sebagai lambang cinta pada kuih tradisional dan semua rezekinya. Kenalkan, ini dia Puan Norosniza Muhammad yang nak berkongsi resepi kuih koci leleh. Assalamualaikum, apa khabar? Salam, alhamdulillah, khabar baik. Saya dari jauh dah Kelio. Itulah, kami dah tak sabar sebenarnya nak rasa ni. Kita apa? Seperti nak berkenalan dengan kuih koci ni. Kalau ikutkan berniaga ni mewarisi perniagaan bonda ke ataupun memang daripada diri sendiri? Memang daripada resepi turun-temurun juga. Lepas tu disebabkan PKP juga, daripada bidang lain kita lompat ke bidang lain. Kita jadilah kita punya produk koci lah. Berniaga sejak PKP? Berniaga sejak PKP. Jadi Sarif sebelum masa ke macam mana? Sebelum masa. Kita usahawan sebelum Kalau masa. kita lihat kat depan ni factory, memang ada aneka kuih kocinya, warnanya juga berbeza. Mungkin boleh cerita sikit inovasi yang dibawakan ni. Okey. Dulu kita mula dengan koci kulit hitam. Memang inti dia inti kelapa juga. Lepas tu kita keluarkan pandan, labu. Kita juga ada kulit hitam, durian, keledek. Macam-macam pun ada. Jarang kita dengar koci durian kan? Durian. So bila ada musim durian banyak, kita akan keluarkan koci yang banyaklah untuk durian lah. Jadi seperti saya tertarik sebab PKP berniaga kuih koci. Bermaksud ada progres yang membanggakanlah sampai bertahan sebegini. Okey, sangat-sangat memberangsangkanlah daripada 100 biji sehari, sekarang kita buat 6,000 pieces sehari. Alhamdulillah, rezeki tu. Permintaan je memang nak. Permintaan yang sangat-sangat tinggi lah. Untuk majlis ke ataupun memang untuk majlis juga, untuk kita supply ke kedai-kedai frozen juga, kecil minyak. So kita ada juga buat jualan langsung. Maksudnya ada jualan frozen jugalah. Supaya saya kira terpaksa gaji ke orang lah ya. Ya, kita gajikan orang. Okey, kita tak nak lengahkan masa lagi. Ini juga peluang untuk anda penonton MHI ambil resepi tradisional ini daripada keluarga Norosniza. Mungkin bahan-bahannya dulu. Okey, kita ada tepung pulut hitam. So kita just tunjuk untuk resepi kuih koci pulut hitam lah. Sebab dia memang main kita. Okey, kita ada tepung pulut hitam, tepung pulut biasa dan juga inti kelapa muda dengan gula merah. Ini yang kita dah masak dan kita dah masak dan kita gentir jadi macam inilah. So resepi dia memang kita just gaul dengan air saja, udikan, duhkan bagi dia lembut, kita masukkan inti, so kita rebus. Kebiasaannya berapa sukatan dia? Maklumlah kan kadang-kadang orang ni nak buat dia kali pertama dia nak tahu sukatan dia asal. Sukatan biasa saja kan. Tepung pulut kita biasa tu satu paket 500 gram tu. Okey, kita campur dengan tepung pulut hitam 100 gram, itu sahaja. So kita masukkan air ikut sukatan, kelembutan dia punya dough kita. Itu sahaja. Baik. Untuk intinya, inti dia ni biasalah inti kelapa muda, gula merah dengan gula putih sahaja. So kita masak, kita gaul bagi lembut lah. Baik. Dia tak guna gula yang lain dah macam tak gula, ada. semua orang kita pakai gula, kita kan dari Melaka, kita pakai gula merah dan gula kampung ke tak ada, Melaka tu lah. Okey, baik. Okey, yang saja. Okey, kat sini mana dough kita yang dah siap tadi.
Okey, hidung kita yang dah siap tadi, kita dah rebus, dah timbul, kita dah salut dia dengan santan lah. Okey, ini dah salut dengan santan. Kita boleh... Macam garam semua tu berapa? Dia tak banyak garam, dia just satu cubit macam tu dia nak rasa-rasa lemak-lemakkan dia. dia je, rasa-rasa saja. Dia tak boleh banyak sebab garam tu sedap lah. santan dia memang santan campur garam lah. Baik, sebenarnya yang ada di depan ni kita ulang kaji balik untuk ibu-ibu yang menonton terutamanya. Ada koci pandan, kemudian Koci labu. yang biasa kita ada kelapa, dan kalau musim durian ada durian, kemudian keledek. Kalau Keledek tu saya tak pernah rasa. Keledek Ini kan- inovasi sendiri ke? Inovasi sendiri. Just kita rebus, kukuskan keledek tu, lenyekkan, kita gaul uli saja dengan tepung. Saya nak bayangkan kelazatan ni dalam keladi kan. Macam keladi pun ada. Keladi pun ada. Keladi ungu kan. So macamnya labu ni, kita just kukus labu kan manis, kita just uli saja dengan tepung pulut. So kita tak masuk apa-apa pewarna, perisa apa, tak ada. Sebab dah ada kemanisan labu. Dia original rasa lah. Okey. So ini yang dah kita rebus. So kita dah salut dengan santan lah. Santan Ini kelapanya pun dah masuk dalam ni. ya, Dalam pulut hitam. ya, dalam pulut hitam. Ni Mesti tepung apa dia? tepung pulut hitam. Dia memang sebab dia min kita. Tepung pulut hitam memang dari dulu-dulu pun memang mak-mak kita pun memang suka buat kan. Okey, baik. Kebiasaannya kalau sekali kalau buat tu berapa lama masa diperlukan untuk siap? Dan berapa biji boleh dapat? Step dia memang panjang lah kalau kita nak buat. Sebab tu jarang lagi ada orang buat kuih koci kan. Dia renyah sebab memerlukan kesabaran. step yang paling mencabar dia ni lah daun pisang lah. Sebab kita nak kena bersihkan dia, layur dia, potong lagi kan. Sebab tradisional ni dia amat berkira rapat dengan alam. Kalau tak ada daun pisang tak jadilah. Rena boleh ke buat? Okey, Okey, kita tunjuk cara Awak buatlah balut. satu macam Okey, seorang satu. seolah-olah Okey, kita seorang satu. buat challenge. Okey, mungkin boleh ajar ni. Okey, dia. sekejap saya ajar Tapi satu. kalau untuk sukatan 100 gram dan 150 gram tepung ni, berapa biji boleh dapat? Dia boleh dapat dalam 60 biji. 60 biji. Kita Okey. layan. Banyaklah. Oh, takut tangan kita ni keras. Okey, Tak. sekejap saya Kali tunjuk. pertama. Okey, macam Okey. ni. Okey. Bayangkan Kita tak 6,000 sabar. sehari Okey, ya. okey. Ini hampir Okey, macam ni. So, Oh, macam ni dulu. macam ni. Balut dia. Okey. Okey, lipat dia kat tengah. Okey. Okey, lipat kat tengah. Ya. Alright. Okey, tekan dia kat tepi sebelah ni. Oh, Okey, ini pandai. Sana pandai. Okey, macam ni. Okey, pandai. Okey, jadilah. Comel lah tu. Boleh lah. Boleh ke tu? Boleh. Boleh jual lah. Boleh jual cantik dah, boleh Okey, makan. Boleh, Fitri. Kita boleh cuba lagi. Boleh cuba lagi. Okey, baik. Kami itulah yang paling dinantikan nak rasa. Saya Fitri Yahya memang peminat labu. Boleh. Awak labu, saya rasa pulut hitam yang tradisional lah. Sebab memandangkan tadi kita buat ni kan. Boleh saya rasa yang ni? Boleh ambil. Okey. Minta maaf ya, ada perempuan yang terliur. Alamak, saya cubit dari sini terus Boleh. Ini kalau betul-betul selepas kukus lagi sedap lah kan? Lagi Sebab dia sedap. betul-betul cair. Betul. Sebab itulah namanya Yang ni ini tadi dia. memang kita kukus dululah. Okey. So kalau selalunya kalau kita buat fresh, memang kita tak payah kukus. So boleh terus makan. Macam ni dia belum kukus. So ni kita lepas tu rebus, akan kita kukus gaul dia. dalam santan, balut tu boleh makan. Okey. So memang kita komersialkan bila kita buat frozen. So kita kukus baliklah. Sedapnya. Patut diam je kawan Kan, kita. Rupanya menikmati. Alhamdulillah. Sedap betul ni. Nikmat. Cukup santannya, cukup kelapanya, manisnya, tidak lebih, Semua rasa tidak ada. kurang. Ya. Yang mana dia punya apa? Kita panggil yang putih-putih ni sedap. Ya. Kemudian bila dia masuk ke rasa yang lain Daging pula, dia. Betul. kita dapat menikmati pula rasa Nampak tak kemanisan saya tambah lagi ni? santan kelapa tu. Kemudian labu pun bersatu. Ya. Selain daripada kuih koci ni, ada lagi kuih lain ke yang diniagakan juga? Sebelum ni kita ada juga pulut udang. Memang divariasikan daripada pulut panggang. Tapi saya asal daripada Kedah. Sama lah. Resepi saya tu memang daripada kakak saya. Sebab dia memang buat pulut panggang lah. Dia pun banyak buat viral juga dekat Kedah. So saya ambil, dia ajar saya. Memang sama laris dengan kuih koci. Tapi bila keadaan tu dah bertembung, so kita tak dapat nak banyakkan. Sini pun sebab memang dah maju perniagaan. Tapi masih lagi ke berniaga mungkin di laman sosial ke masih? Masih juga. Kalau Sebab dapat dikongsikan apa? Masih sebab boleh ikut saya punya TikTok lah. Tengok saya pun banyak buat live dekat TikTok saya, Trisha Maira. IG saya pun Trisha Maira. Khusus saya punya page pun Trisha Maira.
So saya pun banyak orang kata apa, letak barang saya dekat produk-produk frozen, kedai-kedai frozen. So kita banyak join event, kita banyak buat promosi dekat jualan langsung lah untuk Saya dengar macam bos yang tegas kan? Betul di sebalik kelembutan tu ada kegasan. Ya, nampak lembut je. Kuih ni penting sebab kalau kita tak ikut ni, lain dia punya sentuhan kan? Betul, okey. betul. Jadi macam mana respon daripada pelanggan-pelanggan? Mesti banyak yang mengulang tempahan. Memang kita banyak dapat daripada majlis-majlis juga, catering-catering jugalah, hotel-hotel pun kita ada lah. Tapi yang paling banyak sekarang ni kita keluar untuk buat promosi. Di mana masuk bazar, pasar-pasar malam itu sangat permintaannya sangat-sangat tinggi lah. Sesuai sebab Tapi rasa dia memang Ramadan. betul pasal dia saya nak gambarkan dengan perkataan yang Kena sedap. rasa sendiri baru tahu betapa okey. sedapnya. Kita nak sambung menikmati kuih koci yang ada ni. Terima kasih Puan Nur Ruzniza bersama kami hari ini. Lain kali kita datang bawa pulut panggang pula ya. InsyaAllah. Koci mampu untuk divariasikan, kekalkan rasa yang sama, autentik dan sejati budaya Melayu yang cukup indah. Kita rehat seketika, kembali lagi bersama kami selepas ini. Baik, itulah kisah di mana seorang wanita yang kelemasan ketika kenderaan pun dihanyutkan oleh arus di sebuah longkang besar dan diselamatkan oleh individu yang berhati wajar. Saya tengok tadi kalau kita orang luar yang tengok video, dia ambil masa yang macam nekat kan untuk tak membantu. berfikir panjang tu. Sebab mementingkan nyawa yang sedang berjuang di kawasan berkenaan. Jadi kita nak bersama dengan wirawan yang hebat ini menjadi contoh kepada orang lain. Ini dia kami nak perkenalkan secara dalam talian Cik Chu Ngiam Chung yang bersama kita pagi ni. Selamat pagi Cik Ngiam Chung. Selamat pagi. Kat mana tu? Boleh tahu lokasinya? Lokasi dekat Perut Tinggi, Simpang Tesaru lah. Simpang Tesaru satu restoran. Tengah makan ya. Nak sarapan pagi ya. Baik Cik Chu, sambil itu kita nak bertanya sebab memang tular ataupun viral satu Malaysia, kita nampak kelibat yalah, orang yang hebat ni dapat membuat keputusan yang pantas untuk membantu menyelamatkan wanita yang sedang berjuang dengan kereta yang sedang bergerak di arus yang deras. Macam mana dalam masa yang nampak macam betul-betul tekad, tak fikir panjang terus lompat untuk membantu, maksud itu. Mungkin dapat diceritakan macam mana boleh nampak dan sebagainya? Silakan. Okey, itu jam lebih kurang pagi pukul 9 macam lah. Kita akan pergi breakfast. Pergi breakfast tengah jalan, dia sampai Perut Tinggi, patu 2 macam lah. Itu sebelah itu tempat itu apa, BHP. Satu pam minyak BHP. Itu jam kita jumpa depan satu kereta. Satu kereta kan itu kena hujan. Sudah kena hujan, so, kena pusing lah, dia buang lah. Kena buang. Lepas tu itu jam nampak itu kereta sudah sampai parit tepi. Sudah terjun, sudah fikir apa, turun sampai itu parit besar. Gitu. Masa tu ada dengar orang jerit ke macam mana? Ya. Ada dengar orang jerit ke, berhenti ke atau macam mana? Siapa yang beritahu masa tu? Itu orang, 2 orang nak keluar, tak sempat keluar, lepas tu ikut kereta sekali turun parit besar. Gitu. Itu jam itu kawan pun sudah turun dulu sampai, lepas tu pergi tengok dia macam mana lah. Lepas tu tak boleh mau angkat ke tangan, nampak itu 2 orang kan. Angkat 2 orang pergi masuk parit sungai dalam. Lepas tu mau tangan angkat, tak boleh dapat. Okey. Cik Ngiam Chung, kalau kita tengok visual tu memang nampak seorang wanita saja kan, tapi sebenarnya ada 2 orang. Jadi waktu tu adakah seorang lagi sudah pun diselamatkan atau bagaimana? Tak, ada seorang dia pegang itu besi, parit besi, mentah paritnya besi, dia pegang dulu. Ada yang selamat sikit, supaya kita panggil dia, pegang dulu. Baru nanti kendian baru tolong dia lah gitu.
Jadi selamatkan seorang lagi wanita yang berpaut pada kereta tu ya? Bukan. Dia sudah keluar kereta juga. Sudah keluar. Tapi ada satu dan kedua orang, second orang, dia sudah ikut itu kereta sama sungai pergi. Ya. Jalan. Lagi tu saya baru fikir boleh turun tak boleh turun, boleh turun. Itu 2-3 saat kita turun. Cik Ngam Chung memang boleh berenang ya? Boleh biasa. Sebab saya tengok bagi lelaki umur 50 tahun kan, tak semua fit lah untuk membantu. Silakan anda cergas ya. Mungkin memang dah selalu aktiviti macam ni ke? Sebab nampak berani, yakin semua. Macam mana Cik Ngam Chung? Pasal kita biasa sudah dekat kampung sudah ada belajar driving atau license driving macam mana boleh tolong orang. Dan kita akan berani turun. Itu dia nampak. Setengah orang laju betul. Pantas buat keputusan. Okey, Cik Ngam Chung, kalau ikut pengalaman kan, ini kali pertama ke membantu orang yang mungkin lemas ataupun dalam keadaan situasi macam ni? Memang ini ke kali pertamanya? Sorry lah. Pasal ini handphone, suara tak besar sangat. Saya tak boleh dengar betul. Boleh ulang lagi tak? Okey. Cik Ngam Chung sebelum ni pernah tak tolong orang lagi dalam situasi macam ni? Ataupun ini kali pertama? Ya. Jangan sorry ya. Tengok. Tak apa. Mungkin kurang jelas. Sampai tu mungkin walaupun nampak berpesak sejak video ni, tapi menampakkan itulah jiwa wajah seorang pemuda yang kita tengok memang kalau ikutkan tak semua orang berani ya. Memikirkan risiko yang ada di situ, tapi sebabkan betul-betul depan mata orang yang memerlukan bantuan, terus terjun dan membantu apa yang perlu. Sorry nak tambahan kan. Ya, silakan. Yang itu jam ada 2 orang, tapi kita ada kawan 2 orang lagi. Sama-sama bantulah ya. Bantu tarik naik, gitu semua ada. Sebab ada satu kawan ada tepi sebelah. Jadi kita sama kawan tak? Boleh. Ada ke? Okay. Kalau ada boleh ajak sekali. Boleh perkenalkan nama. Okay. Tak senang dia sudah busy. Dia makan pagi kita apa. Okey, sahabat yang membantu bersama. Okey, baik. Sebabkan terjun macam tu, tak Cik Ngam Chung ada cedera ke? Saya tengok yalah, sebab kita pun tak prepare kan. Jadi macam mana? Ada tak cedera selepas lompat tu? Ya. Ada cedera tak? Mungkin luka-luka? Luka-luka tak ada. Tak ada? Itu turun sampai sudah siap orang itu lebih kurang 5 saat saja. 5 saat saja. Tak ada luka-luka apa. Lepas tu macam mana? Saya sekejap sudah tapak tangkap itu apa? Tapak tolong. Kawan kacau. Cik Ngam Chung nak tanya, 2 wanita tu kena tangkap itu pokok kecil. Pokok kecil lepas tu boleh mancat naik lah. Saya akan selamatkan sendiri. Cik Ngam Chung, 2 wanita yang diselamatkan tu terus dihantar ke hospital ke bagaimana? Tak, sudah selamatan 2 orang perempuan tu. Yang kita sudah fikirlah. Sudah fikir breakfast lah. Sudah okey. Okey, kami amat hargailah semangat membantu-bantu dan juga mungkin kehidupan di kampung ni banyak mengajar tentang erti berani dan berjuang. Okey, tadi kawan tadi dah pergi ke atau dah balik semula? Kawan masih ada lagi di situ ke? Ya. Yang tolong, kawan-kawan yang tolong juga ada kawan juga di situ. Tolong itu. Ada? Dia tengah tu bukan. Dia peniaga, dia tengah telefon sekejap kan. Okey. Kalau boleh kita nak dapatkan jugalah pandangan daripada kawan-kawan Cik Ngam Chung. Okey, kawan akan datang. Okey. Boleh. Nikai Chow ni datang Yom Okey. Apa nama? Okey. Nama kan? Nama saya Alok Mr. Ong. Mr. Ong yang berdiri tepi kereta tepi jalan kan? Betul lah? Ya. Okey, Mr. Ong. Saya tengah ni Mr. Chu sekali nak pergi minum. Okey. Tiba-tiba sampai sana nampak tu kereta terbabas depan mata saya. Lepas tu dia masuk ke longkang, kita pun follow sajalah. Kalau ada chance kita turun lah.
Okey, Itu masa tu nombor Mr. satu. Ong tak terjun Saya tarik itu perempuan nombor 1. Oh, tarik. tarik dulu. Tak ada dalam video. Ah. Okey. Nombor 2 itu perempuan pun saya yang kasih naik. Okey, kira ada orang untuk naikkan mereka lah ke atas jalan. Ya, kasih selamatkan dia lah. Tapi Jadi, Cik, ini Mr. Ong boleh berenang? Boleh, saya sama Mr. Tu kita diver. Oh, diver. Oh, banyak Padanlah. selalu bantulah pergi banyak diving, membantu. Okey, baik. Mula-mula memang dengar jeritan ke macam mana boleh nampak kereta tu terbabas jatuh? Nampak dari awal ke macam mana? Saya memang depan mata nampak dia terbabas. Mungkin dia langgar air ke apalah. Depan mata saya lah. Okey. Jadi kita 2 kereta. Mr. Tu dia bawa 1 kereta lagi ikut saya belakang. Ya. Jadi saya turun dulu. Saya nampak itu kereta so masuk itu sungai sana kan. Saya terpaksa kena ikut sajalah. Kalau ada chance pun kita kena turun juga. Sebab orang masih ada dalam lagi. Yalah. Okey. Tapi masa tu dua-dua wanita tu dah keluar daripada kereta ya? Ya. Satu sudah keluar. Yang ini tali di tiang ni saya kasih naik lah. Yang nombor 2 ini dia tali tu pokok. Kita pun kasih naik. Okey, jadi kami sangat menghargai sumbangan anda kepada mereka sebab ini melambangkan kita bantu-bantu dalam apa yang kita boleh. Okey, tadi Cik Chu Ngiam Chong dan Mr. Ong nama betul apa? Ong Paulong. Oh, memang kawan baik ya? Okey, kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Satu Malaysia sebenarnya nak ucapkan terima kasih di atas usaha dan juga semangat. Tapi ini kalau kita tengah jalan nampak kalau macam jadi ini macam boleh tolong kita mesti tolongnya. Ya, Betul, okey, setuju. bagus, Ini semangat yang kita perlukan. Yalah kita beringat Okey, satu hari nanti mana tahu kita. nanti beritahu Cik Chu dan Cik Ong tengah makan ni, minta maaf ganggu ya. Boleh sambung sarapan selepas Boleh makan ni. nasi lemak nanti kongsi facai kita belanja. Ya, thank you. Boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Okey, Jaga bye-bye. diri. Bye. Okey, tu kat belakang ada orang. Okey, itu dia Mr. Ong dan Meriah juga kedai Mr. makan tu. Chu. Inilah yang kita nak kongsikan sebenarnya kan dalam situasi yang tidak dijangka. Ya, Tetapi kerana rasa tanggungjawab untuk membantu tu membuatkan mereka berani untuk mengambil Kebetulan keputusan yang pantas. diver. Itulah diver memang tak ada masalah lah itulah kan. dia, okey, Cuma dalam keadaan cemas tu kadang-kadang kita pun risau Itulah juga risau. keselamatan diri sendiri. Apa yang ada berkali kita timbang tara keselamatan. Mungkin kawasan longkang macam tu. Arusnya mungkin deras. ada kaca ke dan sebagainya kan. betul. Dia pakai apa dan sebagainya. Tapi itulah yang penting yang semuanya selamat. Dan ini menjadi rujukanlah untuk kita membantu atas kapasiti apa yang kita boleh pada masa depan insyaAllah. Kita juga nak ingatkanlah kepada semua untuk bila memandu tu memandulah dengan berhati-hati ya. Tidak mahu lagi kejadian sebegini berlaku. Okey. Baik, kita nak wawarkan berkenaan dengan PTTI Group. Saksikan PTTI pecutan akhir SPM setiap Sabtu dan Ahad jam 10 pagi di saluran NTV 7. Okey. Dan masih tidak terlambat untuk anda skor SPM, banggakan ibu bapa dan buktikan yang terbaik dengan skor A sebelum menyesal apabila keputusan keluar nanti. Mudah faham, senang skor SPM bersama PTTI. Dan PTTI terbukti melahirkan murid paling ramai mendapat semua A yang diiktiraf oleh Malaysia Book of Records. Layari www.ptti.my sekarang untuk program selekoh san akhir SPM. PTTI, Tuition Better Results. Wow, menarik ni untuk mereka yang nak ambil SPM hujung bulan ni bermula. Ambil sekali lagi ya? Sudahlah, cukup. Dah dapat keputusan yang penting, cukup. Okey. Okey, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bawakan segmen Soal Wang. Ini kita nak cerita tentang konsep menabung. Ya, menabung ni dugaannya kalau nampak jualan ke apa semua kan? Parah. Okey, selepas ini di Indonesia. Kembali dalam MHI dalam segmen Soal Wang setiap hari Jumaat yang anda nantikan untuk menambah ilmu tentang literasi kewangan. Dan saya nak bersama dengan Encik Samsudin Kadir, perunding kewangan yang tak asing lagi, yang saya memberikan tips yang berapi untuk kita menjadi seorang yang lebih literal tentang kewangan. Terima kasih bersama kita. Okey, baik. Hari ini tentang konsep menabung. Jadi kita nak fahamkan betul-betul lah. Lebih baik kita buat satu tu dengan ilmu yang tepat daripada kita buat secara sembrono kan. Yes. Okey, baik, tentang menabung ni adakah dia daripada kalau ada duit lebih barulah kita masuk tanpa mengira biar dia membukit ke ataupun ada perancangan yang perlu dibuat untuk memastikan kita mencapai target kewangan tertentu. Silakan. Okay. Sebab saya rasa hidup kita ada benda yang kita tak boleh elakkan, musibah. Musibah ni banyaklah. Handphone kena curi, kereta kena curi, rosak, sakit. Benda yang kita tak boleh elakkan. Kita boleh berusaha untuk mengurangkan risiko kena sakit. Tapi bila dah kena sakit, mana nak cari duit tu? Ataupun kalau handphone kita tiba-tiba kena curi, dah nak kena beli. Kalau kita tak ada tabungan,
Itu yang kita pau duit bayar angsuran rumah kereta. Dah bulan tu tak bayar dah rumah. Sebab nak ganti. Ataupun tengah bawa kereta, aircon tak sejuk. Singgah kedai kata kompresor rosak kena 1,000. Bulan ni tak bayar lagi angsuran rumah. So kita pau duit angsuran rumah. Itu yang jadi. Jadi itu yang menyebabkan kita kena ada tabungan. Dan satu lagi untuk persaraan lah. Sebab umur kita umur kita ni ada hak untuk bekerja. Jadi apabila dah habis tempoh tu, nak kerja dah tak ada dah. Maksudnya kita dah tak bekerja, gaji dah tak ada. Tu yang kita perlukan tabungan. Makna tabungan ni untuk musibah dan juga untuk hidup waktu tua nanti. Kadang berpadukan kepada pendapatan bulanan kan? Ya. Bagaimana kalau kita perhatikan tak ada saki baki? Macam mana? Dia macam Tuan Fitri. Kadang kita makan nasi kat kedai, right? Makan nasi tengok kan ada nasi goreng ke apa. Kadang-kadang sikit, kadang-kadang banyak. Banyak ni, tak habis ni. Tapi makan-makan habis. Jadi konsep gaji ni kalau kita tunggu hujung lepas dah belanja lain nak simpan memang tak ada. Kena masa nasi tu sampai kat meja tak habis. Okey. Okey, bos bungkus separuh. Kita kena sebut terus, bungkus terus yang kita tak nak makan. Kalau tinggal memang habis. Jadi gaji sama. Hari gaji dapat kita terus kena ambil. Tak boleh lewat sebab gaji sekadar tumpah lalu je. Pagi ada petang tak ada. Kita kena bayar hutang dulu ke, simpan dulu ke, macam mana? Apa yang utama? Okey, soalan yang bagus. Kesilapan besar ramai majoriti manusia di dunia, kita yang pernah pergi kerja pagi petang, yang mula-mula kita bayar adalah hutang. Bayar kat orang lain dulu. Sebenarnya reward diri kita adalah tabungan. Ya? Mungkin saya lukis untuk senang jelas. Jadi setiap gaji kita, contoh saya ambil 1,000 lah. Tapi kalau gaji 1,000 nak menyimpan macam ni, mungkin tak berapa logik lah. Maksudnya gandaan 1,000. Contoh setiap RM1,000 kita dapat. Tapi bagi tuan-tuan dan cik puan di luar sana yang gaji 1,000 tak boleh guna lah ya ni. Sebab nak simpan 300 tak boleh. Saya bangun tuan ya. Boleh insyaAllah. Okey insyaAllah. So dia ada 3. So kita pecah ni sebenarnya kalau kira sebenarnya adalah mula-mula kita pecah 2 dulu. 30% dan 70% ya. Mana setiap 1,000 mana kalau 1,000 ni mana 700 lah. Siapa yang gaji 2,000 1,400. Okey. Gandaan je. Kalau gaji 10,000 7,000. Jadi 700 ya. Mana 300. Okey, 700 ni adalah untuk kita punya belanja. Komitmen hutang ni macam bayar rumah. Bayar takaful kereta. Takaful duduk di sini. Okey, bagus soalan tu bagus. Takaful sini? Kat sini. Dia masih kira masa depan. Sebab takaful ni satunya kita guna untuk musibah tadilah. Okay. Ini masa depan ni realiti kehidupan lah. Ya. Yang ni okey, nak beli rumah besar ke nak kereta kecil pun okey. Nak kereta besar, rumah kecil pun tak apa. Sebab ada setengah orang, ya Allah, duduk flat je. Tapi pakai kereta mewah. Tak apa. Yang ni masing-masing punya ikut kesukaan lah. Gaya hidup lah. Gaya hidup. Sebab kita nak cakap handphone, ada orang pakai handphone mahal. Tapi yang lain dia berjimat, bak lain. Bagus juga. Jadi yang ni kita tak berjanji 70%. Mana break kita 70%. 30% ni, okay, kita bagi lebih kurang 3, 10%. Okey, ni salah satunya untuk takaful lah. Okay. Ya, kalau bagi yang bukan agama Islam adalah insurans. Dan kita ada lagi 20 ni ikut game sendiri. 20% ni kita boleh pecah untuk tabung kecemasan dengan untuk masa depan kita. Ya. Okey, untuk tabung kecemasan saya cadang biasanya 5% lah. Yang ni 15%. Ya. Okey, macam takaful ni kalau gaji kita contohnya 4,000. So jangan lebih daripada 400 sebab saya ada jumpa setengah orang gaji 1,500, takaful saja 500. Itu memang salah lah. Jangan lebih daripada 10%. 10%. Mana kalau 10,000, 1,000 tu maksimum. Bukan masuk kena ambil 1,000. 300 tak apa. Tengok ini termasuk hibah sekali lah. Ya. Takaful ni maksudnya untuk kesihatan dengan hibah. Jangan lebih. Sebab kalau lebih, apa yang jadi lepas mungkin setahun, 2 tahun kita dah stop. Rugi juga lah. Habis 5 tahun, ada orang 8 tahun dah stop membazir. Memanglah kalau nak coverage sampai 1 juta. Tapi kalau coverage itu, yalah lepas 2-3 tahun buat, dah stop membazir. Ya? Okey. Yang tabung kecemasan ni, inilah yang untuk handphone pecah skrin lah. Skrin, bukan kalau skrin LCD tu bukan harga RM10 lah, ratus kadang-kadang RM1,000. Kita yang ni, walaupun dia kecemasan, elok kita simpan di akaun simpanan ke dekat instrumen yang selamat. Okey. ASB tabung haji contohnya lah. Kalau untuk kecemasan ni, contoh kalau kita tengok sini 1,000 maknanya RM50 lah. Ya, ni RM50. Sebab kalau kita simpan di simpanan dia tetap macam tu je. Tapi kalau tiba-tiba tak ada kecemasan, kalau tempat yang begitu ada dividen kan, dia bertumbuh juga. Sebenarnya kalau kira tabungan sekarang ni, kalau boleh cari yang 3% ke atas. 3% ke atas untuk ni. Kawasan ni untuk nak simpan ni mesti 3% ke atas lah.
Kalau bawah 3%, sebab kalau kita simpan dalam akaun bank biasa, duit kita akan jadi double di antara 90 hingga 480 tahun. Maksudnya kalau kita simpan contohnya duit ni 150, masa depan RM 150, 150 ni akan jadi sekarang tahun 2024 tambah lagi 90 tahun. Ada lagi dah. Baru jadi. Baru jadi double. Baru duit ni akan jadi 300. Itu yang sebab saya kata kena simpan tepat 3% dan pelbagaikan. Okey. Jadi nak simpan duit ni macam mana? Pertama, jangan tabung cemasan boleh letak dalam akaun bank lain. Contoh kita pakai satu bank A. Untuk tabung cemasan letak di bank B. Ataupun nak letak di tempat lain boleh, yang boleh akses tu sebab dia nama kecemasan. Kalau handphone rosak sekarang nak beli yang baru tak. Kalau nak tunggu hari kerja bank buka tak boleh lah. Dia mesti ada benda yang kita mudah akses. Tuan, saya tanya, sebab zaman sekarang ni kan kita berdepan dengan pelbagai tekanan kan. Jadi zaman sekarang saya tengok banyak orang suka healing, kena reward diri. Tapi sampai dia ambil sikit kerana matlamatnya untuk healing tu. Jadi macam mana tu? Adakah dia itu satu investment yang bagus? Healing boleh. Dia mesti kat sini. Kat situ? Contoh dia nak duduk rumah flat. Dah beli kereta Viva saja. Lepas tu nak healing setiap hari makan kopi tulis tu yang ada lukis ke apa. Go ahead. Janji itulah. Jangan lebih 70%. Kat sini tak boleh kacau. Yang boleh kacau sini nak healing sekali-sekala boleh. Penjawat awam yang ada pencen saja. Sebab kalau kena tipu bulan ni, bulan depan ada lagi gaji masuk. Kalau yang swasta habis duit IPF, habis terus. Bagi yang bujang, yang sedang merangka majlis perkahwinan. Macam mana tuan? Majlis perkahwinan kalau boleh, kita ada dua lah. Satu nak ikut budaya ataupun nak ikut yang agama Islam lah. Kalau agama Islam sebenarnya kos akad nikah je. Sebab majlis pelamin ni adalah kos budaya. Sebab kalau untuk kahwin, isu sekarang ni ramai orang buat persiapan untuk majlis yang akan bertahan 4 jam je. Singgah sana tu habis 40,000 untuk 4 jam je. Lepas tu runtuh dah. Jadi bagi saya untuk kahwin discuss dengan mak mentua, bapa mentua, bagi benda yang perlu saja. Hantaran zaman ni saya rasa bagi yang tak kaya, yang tak ada simpanan beratus-ratus ribu, 3 hingga 5 hantaran dah cukup. Dan bagi benda yang orang tak ada lagi. Tanya je, buka handbag dia dah ada, buat apa nak bagi handbag kita dah mula majlis perkahwinan kita dengan benda membazir. Barang yang praktikal nak gunalah. Jadi bakal pengantin mengumpat dia tengok bakal suami aku dah tak waras awal-awal lagi. Bagi benda yang dia ada. So bagi yang dia tak ada je. 3 hingga 5 cukup lah. Dan jangan guna pembiayaan peribadi. Jadi bagi saya untuk kahwin, nama dia rumah tangga, right? So rumah dululah. Rumah dulu biar ada duit untuk bayar down payment rumah. Rumah tak apa, rumah flat pun tak apa. Tak payah cari rumah hindaman dulu. Sebab satu kita tahu jodoh kita lama mana. Dan duit ni macam mana nak dapat? Satu boleh buat teknik si hijau. Teknik si hijau ni yang ni. RM5? RM5. Dapat RM5. Contoh kita belanja pagi ni siapa yang dah breakfast. Dapat jangan belanja masuk tabung. Itu sebab saya ada tunjuk contoh ni salah satulah. Game tu kita pangkah. Buat masuk dalam tabung. Jadi penuh kita dah ada 1,000. Sebab kita buat tanda-tanda macam ni? Pangkah je. So jadi si hijau. Jadi apabila masuk tabung tu kita pun memanglah duit tak ada, right? Contoh duit ni ni salah satu kita boleh buat. Salah satu lagi kalau kita tak mampu buat 30 sebab hutang kita dah berlebihan, terus buat yang ni je. Si hijau. Mana setiap kali belanja hari ni ke breakfast tadi, kalau belum tengah hari nanti nak semalam Jumaat, dapat si hijau masuk tabung tak boleh buka. Cuma bagi orang kaya macam Tuan Fitri tak boleh guna si hijau lah. Dia kena guna si oren ni. Amin. Ada oren pula. Si oren ni yang ni. Tabung oren. Oren. Si oren ni, dia boleh dapat benda macam mana setiap kali kita dapat duit RM20. RM20 ni kita jangan belanja pangkah. Jadi penuh tu kita dapat lah RM1,000 dan sebagainya. Dua cara ni, ada seorang saya sebut yang buat dua cara ni. Isteri buat yang hijau, suami buat si oren, dan masa 2 tahun dia boleh beli sebuah rumah kondominium di Bukit Jalil dan memang bayar cash dengan duit ni je. Ni si oren Yes. Itu pun boleh kalau tak nak yang ni. Dan satu lagi kalau nak buat yang terbaru, kalau nak ni sekarang ni ada misi emas, boleh juga. Sebab kalau buat ni juga lama-lama masuk dalam akaun bank, yalah handphone kita ni pasar raya dah masuk bilik tidur. Habis juga. Jadi kita boleh pindah juga. Tengok. Kalau sesuai dua ni cukup, kalau tak buat 3-3 pun boleh. Si emas sama ada target 1 gram sebulan ataupun whatever amount. Jadi RM100 ke atas dah kita dah boleh menyimpan lah. Ada tak sebenarnya konsep kena kedekut dengan diri sendiri juga? Ada tak konsep? Dia orang kata berbelanja janganlah berjimat janganlah sampai kedekut. Berbelanja janganlah sampai boros. Mana kita duduk tengah-tengah.
Berjimat pun tak payah, kedekut pun tak payah. Biar duduk tengah-tengah apa-apa. Ikut yang kita suka. Jangan ikut orang je. Kalau kita ikut orang, tengok macam kahwin bagi saya sebab kita banyak habis untuk madih 4 jam. Itu belajar hangus lah. Yang itu sebab banyak lelaki dan termasuk beli kereta. Kereta pun kalau kita nak beli, pastikan pembayaran bulanan kita tak boleh lebih 15% ansuran. Kalau gaji 3,000, makna 400 je ansuran kita. Jangan lebih. Okey, baik. Satu-satu tidak ada sikit informasi untuk anda. Slide yang membantu. Okey. Okey, boleh dapat tuan sikit rumusannya. Yang ni boleh tengok satu. Okey, yang ni yang berniaga di salah satu RTC kan. Kita biasa dengar kat bandar UTC, right? RTC ni yang rural punya. Okay. Dia tak pernah boleh menyimpan. Jadi kata tuan, dia kata saya tak boleh menyimpan. Okey, saya kata cuba buat si hijau. Saya suruh salah satu je. Dia silap faham, dia pergi buat dua-dua. Dan dia boleh dapat terlampau banyak bagi saya. Cuma kesilapanlah dia simpan dalam tu tak ada dividen. Bagus dah. Dia simpan sampai setahun. Kalau saya banyak ni tak ada, setiap bulan saya dah pindah tempat yang 3%, 4%, 5%. Ya, cuma nak kata yang berniaga rural yang gerai tu boleh dapat sebanyak tu kalau kita ya. Si hijau ni dia boleh lagi. Dia yang ya. Tuan, bagi mereka yang baru memulakan kerjaya pada tahun ini kan. Okey. Katakan gaji kita kan 2,000. Jadi apa yang paling praktikal untuk gaji 2,000? Okey. 2,000 memang dia kena ambil 30% sebab dia tak ada hutang lagi. Dia sebenarnya 30% ialah ideal lah kalau kat Malaysia. Sebab sebenarnya ada 3 jenis hutang yang tak perlu manusia ada kat Malaysia, iaitu personal loan lah. Personal loan ni memang tak perlu ada. Tak perlu. Saya dah kaji dah. Kalau manusia Malaysia tak perlu ada. Manakala kita ada ni memang ni adalah hutang-hutang yang buatkan kita semakin lama semakin miskin. Hutang Ahranum kalau lebih pada 6 bulan, hutang kad kredit. Kad kredit ni Ahranum. 3 ni jangan ada. Kalau boleh seumur hidup lagi bagus ya. Kredit tak payah. Hutang. Ada hutang. Tak apa. Kalau nak pakai boleh. Macam contoh kita bayar petrol tapi setiap bulan tu kena bayar. Sebab isunya kalau kita ada kad kredit ni, kajian menunjukkan kalau kita nak masuk masa raya, contoh Tuan Fitri bawa 1,000, saya bawa kad kredit. Keperluan sama, anak dua, okey. Isteri masing-masing satu contoh. Bila masuk, Tuan Fitri akan habis duit RM1,000. Saya akan habis dalam kad kredit 1,170. Kalau kita guna kad kredit, kita akan berbelanja 17% ekstra. Jadi memang habis duit jugalah. Kalau kita dapat poin pun tak berbaloi. Kalau kita guna kad kredit, tapi untuk trik bisnes, bagus guna kad kredit sebab kita dapat poin. Kalau company punya pembelanjaan. Kalau kita duk fikir dapat poin, sebenarnya tak. Kita tanggung ekstra belanja. Jadi untuk yang belum kahwin, pastikan 30% yang kacau. Yang ni. Kena disiplin lah. Yes. Sebab macam takaful pun, sebab kita tak tahu. Sebab takaful dia ada income protection. Macam contoh kena accident, lumpuh. Dah kita dapat lump sum tu, duit mungkin boleh cover. Ya, macam ada baru ni kita tengok seorang chef kena kanser, right? Dia pun ada takaful dah. Siap dapat duit cash lagi. Dia dah kaya dah, tapi still ada. Simpan nampak konsep pun takaful. Okay, baik. Cuma yang ni yang kacau. Yang belah ni 30%, itulah. Kalau yang tak mampu, tengoklah. Simpanlah kurang-kurangnya 10%. Okay, baik. Masih agak terhad. Jadi, daripada kita dengan misi hijau, merah, oren semua tu. Apa yang pesanan akhir untuk semua yang menonton pada pagi ini, Masya? Okey, secara rasanya kalau kita kata kita tak boleh menyimpan sebab duit tak cukup, sebenarnya kita ada kos gaya hidup yang kena keluarkan. Ya, sepanjang saya jumpa 1,000 orang, 980 sebenarnya bukan gaya kos hari hidup, gaya hidup terlebih. Bila kita makan kopi tulis, itu makna kita dah bergaya hidup. Kalau kita pakai telefon lebih RM400, itu dah gaya hidup. Sebab telefon RM400 pun WhatsApp kalau kita hantar kat Tuan Fitri sampai, right? Itulah, wallahualam. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Sudin Kadir kerana berkongsi maklumat dengan kita untuk menjalankan misi yang untuk memantapkan kewangan. Paling penting kita kena ada ilmu. Dan untuk ada tambah ilmu lagi, jangan lupa saksikan Money Matters di TV3 untuk kita dapatkan kefahaman yang mendalam dan holistik tentang ilmu literasi kewangan. Your key insights into finance. Money Matters. Every Saturday, 5 p.m. Only on TV3 and stream now on Tonton. Jadi Sabtu 5 petang untuk kita mendapatkan ilmu tentang kewangan di Money Matters. Nanti kita akan kembali lagi dan banyak lagi perkongsian akan kami bawakan untuk anda untuk tambah ilmu di hari Jumaat yang berkah. Kita limpahkan dengan ilmu untuk kebaikan di jiwa. Kembali selepas ini. Baik,
Baik, kami nak kongsikan sesuatu yang istimewa berkenaan dengan majlis pelancaran pameran anak-anak Sidik di mana ia merupakan legenda badminton negara yang berlangsung setiap hari sehingga 30 April dari pukul 9.30 pagi hingga 5.30 petang. Siapa yang Rina suka anak-anak Sidik? Mestilah Rashid Siddiq, Dato' Rashid Siddiq. Okey. Pameran ini akan berlangsung selama 6 bulan dengan menampilkan koleksi peribadi Datuk Misbun Siddiq bersama adik-beradiknya sepanjang mereka mewakili negara satu ketika dahulu. Sembangnya tak dapat kan? Kita saksikan ini rangkuman. Silakan. Mainkan keluar kereta Thomas ini. Untuk menjadi champion ni bukan satu perkara yang mudah. Dekat itulah saya kena penampar, kena menang. Sebut sahaja anak-anak Sidik, ramai yang mengenali 5 legenda negara ini dalam sukan badminton bukan hanya di Malaysia, malah pelosok dunia. Keluarga Sidik merupakan antara keluarga yang berkecimpung sepenuhnya dalam sukan badminton dan telah berjaya melakar sejarah apabila menjuarai banyak kejohanan besar di peringkat dunia, antaranya Piala Thomas 1992. Perjalanan mereka sepanjang 50 tahun menjadi pemain badminton bukan satu kejayaan yang mudah. Akui Datuk Seri Jalani Datuk Haji Muhammad Siddiq banyak liku-liku dan perik jerih kehidupan yang perlu dilalui sejak mereka mula bermain badminton seawal usia 5 tahun. Untuk menjadi seorang pemain dunia, kita harus bersaing bukan hanya dalam negara tapi di luar negara, dan satu yang harus kita terapkan adalah yakin kita boleh, dan itulah yang mana daripada zaman sekolah ataupun zaman remaja saya tak sangka, kerana saya sebagai seorang anak orang kampung kan, daripada kampung, tetapi sebenarnya bukan tiba-tiba dengan kesungguhan dan segala usaha dan segalanya kita dapat menjadi champion. Daripada kecil yang tak boleh lupa ialah tadi yang Mas cakap masuk reban ayam tu. So reban ayam tu dan saya duduk di bawah, itu di tempat kandang itik dia, rumah satu, atas ayam, bawah itik. Jadi itu adalah satu daripada bapa saya punya denda, kerana saya sebenarnya nak mengelak daripada nak main badminton petang-petang tu. Jadi saya ada hal-hal lain yang saya nak buat, tapi bapa selalu tak boleh terima. Bila petang saya balik je dah kena penampar apa semua tu, dah kena dera, bukan dera lah, penampar, dan dia suruh masuk dalam. So kita ikutlah, kita akur. Nanti lepas tu dan ianya bukan sekali, banyak kali. Kini, jasa ikon sukan badminton negara ini diabadikan melalui sebuah pameran. Menurut Datuk Dr. Muhammad Misbun Datuk Haji Muhammad Siddiq, beliau berbesar hati menyumbangkan koleksi peribadi mereka berupa pingat dan piala yang dimenangi sepanjang karier sebagai pemain badminton bertaraf dunia. Sedih sebenarnya kalau saya cakap pasal pingat ni, kerana ialah maklumlah ya, pingat yang saya hilang tu adalah pingat yang pertama saya 1982 All England Champion tu. Saya hilang pingat tu. Dan seterusnya Olimpik saya juga hilang. Pingat Olimpik saya yang pertama tu juga hilang pada tahun yang kita menang pada tahun 1992 tu, yang mana sampai sekarang saya cari tak jumpa-jumpa. So itu yang mana amat menyedihkan, kerana apabila pingat-pingat saya kebanyakan ada di sini, itulah 2 pingat yang saya tak dapat nak jumpa dan saya kehilangannya. Selain pingat dan piala, lebih istimewa apabila terdapat 2 batang raket badminton milik papanya, Allahyarham Datuk Haji Siddiq Kamar, yang menyimpan 1001 kenangan turut dijadikan sebagai bahan pameran. Raket tersebut menjadi saksi titik permulaannya dalam karier sukan badminton. Raket-raket macam itu memang ianya kesayangan bapa. Bapa nak cari duit untuk dapat raket itu, dan ianya dikongsi kepada 5 orang. Ini ketika itu dikongsi kepada 3 orang. Saya, Razif Jalani, yang adik itu jauh lagi. Bila saya lihat tu adalah satu daripada nostalgia yang pernah saya lalui ketika itu. Raket itulah saya kena penampar, kena menang, kalah dan sebagainya. Daripada awal-awal, daripada penglibatan saya dalam badminton, itulah salah satu raket yang pernah saya pakai untuk menjuarai kejohanan-kejohanan.
Pameran ini dibahagikan kepada 5 segmen, malah turut diselitkan dengan siri animasi nostalgia anak-anak Sidik yang menggambarkan segala suka dan duka yang dialami 5 beradik ini sewaktu kecil. Saya rasa sangat bangga. Sangat bangga, ini adalah sebenarnya satu anugerah kepada bapa saya, ibu saya, keluarga dan juga adik-beradik. Tidak kira apa jua halangan yang dihadapi, semangat dan kecekalan 5 beradik menjadikan mereka diangkat sebagai legenda sukan negara yang sehingga kini masih disegani. Ya, impresif kekaguman terhadap keluarga Sidik, membanggakan Malaysia dan juga menyerlah di mata dunia formula mereka. Kita saksikan pameran yang cukup bermanfaat itu. Sehingga 30 April nanti. Baik, kami juga nak kongsikan ini berita yang cukup gilang gemilang lah berkenaan dengan Pangeran Abdul Putra Matin yang sudah pun sah menjadi suami kepada Dayang Anisha Rosnah. Semalam berlangsungnya majlis akad nikah. Kabarnya majlis gilang gemilang akan berlangsung pada hari Ahad ini, iaitu tentang upacara perkahwinan diraja. Inilah dikatakan sebagai bagai pedang di belah dua. Cantik sempurna. Cantik, sama padat. Yang menjadi bualan dunia tentang perkahwinan ini. Baik, seterusnya ada kita nak kongsikan berita lain. Okey. Ini sedikit rangkumannya. Ya, antara video majlis akad yang nikah yang berlangsung. Rina menangis ya? Tidaklah, kita tumpang gembira. Menangis kegembiraan. Ya. Okay. Baik, kami juga nak kongsikan di harian Metro, sama juga kisahnya berkenaan dengan perkahwinan diraja. Juga ini tentang topik utamanya, kongsi hidayah. 2 mualaf gigih berdakwah. Saya kira ini juga boleh memberi sedikit pengalaman lah kepada kepada golongan mualaf kan, untuk sama-sama memperoleh ilmu berkenaan dengan soal agama. Bagaimana mereka sebenarnya berdakwah secara solo ini. Okey, jadi perkim saya malukan mualaf untuk jadi pendakwah. Ada kursus yang perlu dilaksanakan sebab mereka ni lebih fahamlah daripada mungkin jiwa yang latarnya yang sama, mudah untuk sampaikan dakwah berkenaan. Okey, itu di sebalik apa yang kami ceritakan di laman-laman akhbar. Selesai tadi berkongsi. Okey, ini antara menjadi bola lah. Mungkin ini antara disifatkan sebagai perkahwinan permulaan yang gemilang untuk 2024. Dan seperti biasalah, kita juga nak kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca pagi ini. Ini antara perkara yang selalu kita akan ingatkanlah kepada penonton tentang ramalan cuaca, memudahkan perjalanan anda untuk ke mana sahaja. Sekitar di Kuala Lumpur cerah pagi ini sampai jam 9.10 pagi tadi. Di Kuching sedikit hujan pagi tadi, termasuk juga di Kanga. Dan saya percaya di negeri-negeri lain cuacanya sangat baiklah. Tapi semalam kalau di Kuala Lumpur, petangnya hujan agak lebat. Tapi kalau kita tahu, Fitri, di Pahang dan juga di Johor keadaan banjir masih lagi berlarutan. Biarpun sudah menurun sikit, tapi kabarnya di Batu Pahat keadaan meningkat juga berkenaan dengan kejadian banjir ini. Ada lagi pusat-pusat perpindahan sementara yang dibuka. Kita nak harapkan agar semua mereka yang terlibat dengan keadaan banjir ini terus anda jaga keselamatan diri dan pastikan keselamatan anak-anak juga. Kepada semua informasi yang kami sampaikan daripada pihak berkuasa untuk keselamatan bersama. Dan sampai pun MHI ke hujungnya hari Jumaat ini, tambahkan amalan. Jangan lupa untuk kita kembali pada Isnin depan. Isnin depan kita nak kembali dengan topik kepekaan masyarakat tentang kecemasan di jalan raya yang juga dikenali sebagai over manowar. Kita nak tahu apa kepesannya Isnin nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam hujung minggu. Bye.